salam sejahtera, salam satu Malaysia pada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati saudara pengacara, moderator, saudara Zamri, Puan Hayati, kita Cikgu Hayati kita. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sejarah buku sebenarnya telah lama. Bermulanya ada tulisan ataupun kata simbolik yang dicatat sama ada dalam bentuk lukisan dalam gua-gua 35,000 tahun dulu, yang ataupun apa dikata orang milenial usianya, sehinggalah kepada kira-kira 5,000 tahun dahulu, iaitu sekitar 3,100 BC, di mana kaum Sumeria, Sumeria ni Sumer, iaitu sebuah jajahan yang kalau dalam keadaan sekarang ini kedudukan geografinya ialah di selatan Iraq, bermakna di mana Sungai Tigris dengan sungai bertembung, maknanya selatan Iraq dia bertembunglah, yang mana sekarang banyak minyak yang diperangi oleh Amerika tu. Persoalannya, kaum Sumeria inilah yang memulakan tulisan yang dalam bentuk yang apa dikatakan penulisan. Lepas itu, waktu yang sama, masyarakat Mesir kuno, Mesir di zaman Firaun juga mencipta penulisan, bentuk-bentuk huruf yang dikenali tulisan yang mereka boleh baca, sama ada dalam bentuk kata orang lukisan, bentuk burung ke, bentuk pokok ke, tetapi itulah bentuk-bentuk huruf yang ditulis pada papan-papan batu, pada dinding-dinding, dan apa yang kemudiannya berevolusi bersama dengan kaum ataupun umat Assyria Empire ketika itu. Perlu barang dia ingat, Empire Rome, Empire China berada pada zaman yang lebih kurang sama. Jadi di sini timbul, siapakah yang mencipta kertas dahulu? Sebenarnya kertas dalam bentuk yang sebagaimana ada hari ini, atau yang dipanggil paper. Paper itu sendiri berasal daripada perkataan papyrus. Papyrus ini, papyrus adalah sejenis pokok tumbuhan yang sangat subur di lembah Nile dekat di Mesir sana. Jadi kaum atau masyarakat di zaman Firaun adalah pencipta kertas yang pertama, tetapi berevolusi kemudiannya oleh masyarakat Cina. Perlu diingat, Silk Road atau laluan sutera itu telah berwujud beribu tahun sebelum zaman Islam, tetapi dia popular apabila zaman Islam. Jadi di sini overview. Jadi buku pula berevolusi dari segi zaman Mesir, kemudian kerajaan Roman Empire dengan kerajaan Firaun Mesir adalah juga sama. Mereka hidup zaman yang sama. Cleopatra bertembung dengan panglima perang zaman Jepun, zaman peperangan Rom apabila Julius Caesar, kan, ingat filem-filem tu. Jadi overview tentang dunia buku ini berevolusi lebih daripada 5,000 tahun lalu. Kemudian
Zaman modernnya bermula 1455 apabila Gutenberg di Jerman mencipta mesin cetak yang pertama. Tetapi sebelum itu mereka menulis pada papan batu, pada dinding-dinding dan pada scroll. Begitu juga orang Cina dan orang Jepun di dalam nulisan buku pada buluh, batang buluh yang dianyam. Jadi begitulah seterusnya, semua ini berevolusi. Tetapi setelah Gutenberg mencipta mesin cetak, maka proses membuat buku ini berjalan begitu pantas. 400 tahun kemudian, bermakna sekitar 1850-an, buku yang dah dijilid ni berada di dalam simpanan church, gereja-gereja di barat sana, yang sehingga hari ini kalau dilihat perpustakaan yang menempatkan buku paling lama ialah yang membicarakan tentang keagamaan, Injil misalnya, Zabur ada. Kalau melihat apa yang dipaparkan dalam Discovery Channel, Vatican City sekarang ini mengumpulkan begitu banyak jilid-jilid buku yang berusia bukan ratusan tahun, malah ribuan tahun. Jadi begitu juga perpustakaan yang awal ialah zaman Cleopatra dekat somewhere dikatakan Alexandria di Mesir sana. Jadi dalam hal ini kerajaan ketika itu, Empire Rome, Empire Mesir, apa semua, mereka berlumba-lumba dengan ilmu mereka dalam bentuk buku. Kenapa mereka mengumpul buku-buku ini? Ialah banyak ilmu, kerana teknik-teknik peperangan, teknik falsafah zaman Plato, zaman Socrates, apa semua ini. Perlu ingat itu. Jadi overview-nya ialah buku telah wujud beribu tahun. Bentuk buku berbeza. Sehinggalah pada hari ini polemik kita ialah zaman mana e-book atau electronic books. E-book wujud kalau dikenal pasti betul-betul zaman pengkomputeran sudah pun wujud 70-an, 60-an lagi, tetapi tidak tersebar luas dalam publik. Yang tersebar luas dalam CIA, Pentagon, KGB. Mereka telah berurusan kamera misalnya dalam bentuk kecil lah, macam mana hari ini yang kita kata orang sesiapa pun boleh dapat. Sebenarnya kewujudan apa yang dipanggil gadget-gadget hari ini bukan benda yang baru. Telah wujud berpuluh tahun, tahun 60-an sudah ada. Tetapi kita tidak boleh akses, kerana itu ialah rahsia alat-alat perisikan, the equipment for the secret service. Tetapi hari ini jangan terkejut apabila adanya gadget yang macam ni, mana kita boleh online bercakap hari ini. Sekarang di saat yang sama serata dunia boleh. Tetapi ada alat-alat yang lebih canggih lagi, di mana saya bercakap ini Pentagon boleh dengar kalau mereka nak akses. Begitu juga teknik-teknik membuat buku. Kenapa saya relatekan perkara ini? Di mana titik tolaknya ialah titik tolaknya bahan. Apa pun yang dipanggil buku itu ialah bahan. E-book pun bahan, mesti ada. Buku yang dicetak itu bahannya ada. Kalau tidak, hanya jilid buku dalam kosong. Begitu juga
gadget. Without information, bahan tu ialah information. Without information, semua ini tiada ertinya. Dengan kata lain, ada komputer, software tak ada, otak tak ada. Ada manusia, tapi akal tak ada. Jadi kita kena relatekan benda ini. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan mesti maklum, buku yang lengkap ialah Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama ialah bacalah. Maknanya buku harus dibaca, atau bacalah kemudian menimbulkan ilmu, mengupas dan kemudian jadi buku yang lain-lain lagi. Jadi kupasan ini, kita ni hidup dalam cycle. Jadi dengan membayangkan, if we can vision ourselves, apa yang kita buat sekarang, ke mana hasilnya, apa hasilnya, lepas itu ke arah mana hala tuju kita, mesti synchronize. Begitu juga proses buku. Sebagaimana saudara Zamri tadi, buku dulu, e-book ke dulu. Kalau mengikut pada zaman moden ini, semua proses membuat buku menerusi komputer. Komputer itu dia memproses digital, secara digitize. E-book tidak ada proses lain. Dia tak boleh lagi tulis macam dia tulis atas papan batu, tulis atas buluh macam orang Jepun atau orang Cina, ataupun tulis atas papyrus. Melainkan digitizekan. Komputer dia hanya 0, 1, 0, 1, itu saja. Kenapa 0, 1? Cuba fikir. Anak saya pernah tanya kepada saya, why there's the computer only 0, 1? I kata, we are 0, nothing. 1 is God, Allah SWT. From 0, 1 you can process anything in the world. Allah SWT createkan 0, 1. 0 kita, 1 Allah. Kita ni bulat. We got to be communicate. Kita mesti in cycle. Jadi banyak simbol dia. Kalau kita menghayati, memerhatikan perkara buku dengan e-book, proses dia ialah proses yang sama. Kemudian, apakah yang kita nak dalam e-book? E-book ialah satu cara penyampaian. Alat atau enablernya komputer ataupun handphone yang sekarang boleh menjadi komputer. Tetapi persoalan dia sekarang, bagaimanakah kita nak menjadikan e-book ini satu perkara yang boleh menjana. Tadi orang mengarang buku adalah kerana nak jual buku. Jadi kita ringkasnya, adanya e-book, adanya satu lagi peluang ekonomi yang begitu baik di zaman mana kita mempunyai sarjana yang hebat-hebat, kita ada para pelajar, siswa dan siswi yang hebat-hebat. Tetapi setelah dapat ilmu, bagaimana nak menumpahkan ilmu itu dalam bentuk buku, nak berkongsi ilmu. Jadi dalam senario ini, kalau seseorang itu cekap, sebenarnya dia telah mendapat harta karun yang sangat, kata orang, treasure, yang mana dia boleh menjana pendapatan yang banyak dengan hanya menumpahkan ilmu, berdaya kreatif. Dia menaik, memblok, kata orang, jangan gold block kan, tengok. Persoalannya, kesanggupan kita menggunakan ilmu dan menggunakan kesempatan di dalam e-book inilah yang penting. So jadi daripada papyrus
kepada kertas kulit, kemudian kertas, lepas itu berevolusi menjadi alam percetakan, kemudian permulaan e-book. Permulaan e-book ini dah tahun sudah kira 50 lebih tahun. Tetapi itu dalam laporan-laporan online apa semua. Dan sekarang apabila ada Wikipedia, ada kata orang teknologi canggih hari ini, iPad-nya, ada Samsung Galaxy-nya apa semua, segala-galanya ini dengan ditambah dengan kamera digital atau digitized kamera, jadi siaran langsung live talikas boleh dibuat dalam tanpa menggunakan apa yang dikatakan yang dulu kamera yang kata orang berat-berat, sekarang ni simple kamera, as long that it is digital format. Lepas itu boleh boleh disimpan di dalam apa kata orang external hard disk yang kecil saja, tapi boleh menyimpan begitu besar filenya, dalam dah terabyte lah. Tak ada lagi main Mac tak ada lah, dah tera. Jadi bermakna kalau satu perpustakaan universiti yang besar itu boleh disimpan dalam kata orang satu storage yang boleh dipegang dalam pump top saja pun boleh. Jadi begitulah hebatnya evolusi apa yang dipanggil teknologi. Jadi apabila kita membicarakan e-book, kita harus membicarakan proses enabler ataupun proses evolusi komputeran. Jadi sejauh mana kita canggih, kita betul-betul tahu menggunakan komputer itu, di situlah kecekapan kita untuk berevolusi sama-sama menggunakan ilmu dan mencana kemudian menjadikan e-book. Dalam e-book ini tanpa komputer, e-book tak berfungsi. Itu masalah dia. Tetapi kalau buku setelah dicetak, dia tanpa komputer, tanpa current, tanpa bateri, buku boleh hidup. Ada orang bertanya, mana lebih baik, e-book atau buku yang dicetak? Saya kata dua-dua baik. Sebab kita perlu ingat, zaman kita naik basikal, zaman hidup di kampung, jangan kita samakan zaman naik kereta atau naik kapal terbang atau hidup di bandar. Kita sering tersasar atau tersilap. Kita memandang duit siling ni dua muka dia. Which side of the coin? Jadi kita depan atau belakang. Jadi jangan samakan. Tetapi manusia hari ini apabila dia sudah terbiasa, dia sudah lupa akan proses-proses kejadian manusia itu tadi. Kejadian bagaimana dia menuntut ilmu, dulu menulis di atas papan batu atau di sekolah yang tak ada aircon, dia ajar cara menulis pakai kapur. Tetapi hari ini sudah tak pakai itu semua, sudah main SMS saja pun boleh. Jadi perkara ini harus kita faham benar-benar. Jadi dalam persoalan kita, sejauh mana e-book ini baik untuk kita, saya mengatakan e-book sangat baik. Tetapi dengan satu cara penyampaian ataupun menggunakan ilmu itu menjadikan buku. Jadi kalau dulu buku nak dikarang, kita kena cetak dengan harga yang mahal, kos yang tinggi. Tetapi hari ini ada komputer, boleh type sendiri, boleh email sendiri, itu sendiri, boleh buatkan Facebook, boleh buat website sendiri apa semua. Itu sebenarnya anda sudah pun menjadi pengarang. Jadi sekarang ni kita relatekan buku mesti ada pengarang. Dan sifat cara mengarang, kalau dulu Zakbar mengetuai pejabat cara mengarang di Universiti di Institut Sultan Idris Tanjung Malim, memproseskan bahasa Melayu bagaimana sukarnya. Tetapi hari ini kita tak ambil peduli.
Kerana bahasanya pula kita ni sudah pelbagai. Jadi kita ni banyak overlook. Jadi dalam proses ebook, buku dan sehingga menjadi ebook, saya mengatakan inilah zamannya kalau semua orang nak jadi pengarang, dia boleh. Kalau dulu sukar, kena cari penerbit, kena cari mesin cetak, pencetak, nak kena cari duit dulu, nak beli kertas, nak cetak dulu, lepas tu nak jual. Sekarang saudara-saudara, secara bersendirian ebook boleh, anda boleh menjadi pengarang dan penerbit ebook. Ini kecanggihan kita dengan ada komputer. Tapi mahu atau tidak mahu saja, tepuk dada tanya saya. Di Malaysia saya lihat ada dua golongan. Satu, mereka ingin kekal di dalam kepompong, yang mana menerbitkan buku, dia cetak, ada buka kedai buku, dia edarkan buku, dia jual kat kedai-kedai. Dia sunang. Tetapi ada pula yang penerbit-penerbit baru yang mereka ini fokus kepada e-book. Bukunya tidak pernah dicetak, tetapi dia dalam bentuk soft copy, tetapi dalam bentuk, kata orang, online, dia dapat menjana pendapatan yang banyak. Dia boleh menjual bukunya. Dia mungkin cetak buku hanya pakai POD, print on demand, semula-mula dengan 10 naskah atau 100 naskah saja, berbanding dengan conventional printing di mana kalau mengikut economic of scale, setiap judul buku yang nak diterbitkan itu harus diterbitkan tak kurang daripada 2,000 ataupun 3,000 naskah baru ada pulangan ekonominya, economic of scale. Kalau tidak, buku itu terpaksa dijual dalam harga yang mahal. Senaskah misalnya, kalau buku itu dapat dicetak 5,000 naskah setiap judul, maka setiap buku boleh dijual pada harga RM10. Tetapi kalau hanya dicetak pada 2,000 naskah, dengan sendirinya buku tersebut perlu dijual pada harga RM18 hingga RM20. Begitu jauh beza. Dan begitu juga kalau buku itu hanya boleh dicetak atau laku 1,000 saja, maka harga buku tersebut harus dijual pada RM30 senaskah. Tetapi dalam bentuk e-book, dia hanya buat apa dipanggil soft copy. Dia tak ada payah cetak, tetapi gambar layout dia sama, tapi dibaca secara online. Dia boleh jual sekali baca atau pada seorang mungkin pada harga 50 sen atau RM1 saja. Bayangkan kalau 1,000 orang yang melayaninya dalam masa sebulan misalnya, dia dah dapat RM1,000. Kalau dia ada 10 judul buku yang online macam itu, dia sudah ada menjana pendapatan RM10,000. Kemudian bertahun-tahun dia buat, kalau dia ada 1,000 judul buku, hasil kerja dia panjang, pendek, fiction atau non-fiction, tetapi dia jual, dia laman web dia sudah popular misalnya, mungkin boleh menjana pendapatan overnight. Dia boleh jadi seorang jutawan. Di sini mana unlimited. Dia seumpama kalau sebelum ini kita terkejut, seorang ibu tunggal bernama J.K. Rowling. Dia seorang yang papa kedana, ditinggalkan suami di Portugal, balik ke London, tak ada kerja, hidup dalam keadaan yang melarat. Tetapi dia ada idea. Idea dia tu ialah mengarang novel kanak-kanak, novel fiction, novel fiction, apa yang dikenali sebagai Harry Potter. Jilid 1, jilid 2, jilid dia sampai ke jilid yang ke-7. Harry Potter kemudian difilmkan. Peringkat awal dia nak menerbitkan Harry Potter yang pertama itu, tak ada penerbit yang sanggup. Hanya ada Bloomsbury, sebuah syarikat yang kecil, sebuah syarikat penerbitan yang kecil di England, memberi beliau £5,000 deposit. Ini £1,000 deposit, kemudian dapatlah dia bayar sewa rumah apa semua, in total £5,000.
3 bulan kemudian, sebuah syarikat di penerbitan besar di Amerika membeli rights tersebut untuk cetakan di Amerika, memberi 200,000. Bagi dia itu sudah sangat hebat. Daripada seorang yang tidak berpendapatan sehingga menjadi seorang yang mendapat ratusan ribu pound, ketika itu hebat lah kan. Rasa kalau tak silap saya 200,000 US yang dibeli oleh rights tersebut. Tetapi akhirnya apabila difilmkan di sini, apabila difilmkan cerita tersebut, sudah menjadi box office filem tersebut, buku tersebut juga menjadi laris. Akhirnya beliau menjana pendapatan yang kekayaannya mungkin kalau tidak pun lebih menyamai Queen Elizabeth. Dan beliau, J.K. Rowling, kini diiktiraf sebagai salah seorang wanita terkaya di dunia. Daripada zero, daripada papa ke dana, J.K. Rowling menjadi seorang yang terkaya di dunia, wanita terkaya, mengatasi kekayaan tokoh-tokoh yang lain, termasuk Oprah. Ini the power of our brain, the power of books. Jadi nak jadi J.K. Rowling dengan buku yang dicetak kemudian difilmkan mungkin sukar. Tetapi nak jadi pengarang dalam talian e-book dan insya-Allah boleh menjana pendapatan yang kata orang boleh menjadikan anda seorang yang kaya, rasa saya tak sukar. Mana tahu dalam banyak-banyak hasil karangan e-book anda online, fiction, cerita rekaan, tiba-tiba meletup, tiba-tiba menjadi hebat, kemudian dibeli rights-nya oleh pembaca luar negara, boleh diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Ini pun satu peluang. Bermakna e-book adalah peluang untuk setiap individu menjadi jutawan sebetulnya. Saya berani mengatakan e-book sama ada fiction atau non-fiction adalah membuka peluang kepada setiap orang untuk menjadi jutawan. Anda kena menulislah, kena mencari idea yang baik, tulis. Jadi apa kebaikan ibu? Ialah ibu boleh menjana pendapatan yang banyak dalam sekelip mata, dalam usaha yang kata orang tidak seberapa. Dia tak payah nak keluar belanja yang besar. Ada sebiji komputer, sebuah komputer, pandai pakai software tertentu, pandai melayout atau DTP desktop publishing, layoutkan dulu, cantik-cantik, kemudian online kan, buatlah kata orang promosi secara online. Jadi terpulang kepada anda semua, boleh menyertai pesta buku. Pesta buku ada banyak, bukan hanya di Kuala Lumpur atau KL International Book Fair ni saja. Pesta buku yang terbesar ialah Frankfurt Book Fair. Kemudian kita ada Korean Seoul Book Fair, kita ada Shanghai atau China Book Fair pun ada. Kita ada London Book Fair, Bologna Book Fair adalah untuk children book fair. Begitu juga American Book Expo. Kalau kita layari internet, kita lihat senarai book fair yang ada serata dunia ni, sebenarnya kita boleh menyertainya tanpa pergi ke sana. Kita boleh jual rights kita menerusi e-book. Jadi ini kebaikan e-book. Tapi kita tak tahu, kita ada peluang untuk berniaga tanpa, kata orang, tanpa modal yang besar. Kita tak perlu buka syarikat, kita tak perlu cari pekerja, tak perlu bayar EPF, tak perlu bayar gaji orang. Kita sendiri boleh berniaga dan jadi tokoh sendiri, mempunyai empire penerbitan yang besar menerusi e-book secara online. Dan di sinilah peluang orang Melayu untuk membela, misalnya peluang kita rakyat Malaysia
peluang moral Islam untuk membina satu empire penerbitan yang besar. Kita at par dengan siapa saja dalam dunia ni kerana kita menggunakan teknologi yang sama. Penerbitan buku sebetulnya adalah peluang untuk kita at par dengan siapa saja. Penerbitan buku di Amerika sama, penerbitan buku di England sama, proses dia sama. Begitu juga di Australia, di China, di Malaysia sama, di Jepun. Tidak ada kelainannya kerana kita menggunakan teknik mesin cetak yang sama. Kalau sebelum ini proses yang sama, karak, kemudian di layout, di edit, lepas itu di layout, dibetulkan balik, dimasukkan gambar, kemudian dicetak, pergi ke mesin cetak, dicetak. Prosesnya sama, kemudian dijual. Nak cetak berapa banyak terpulang kepada permintaan. Sama juga dengan textbook, prosesnya sama. Tetapi hari ini e-book juga proses yang sama. Maknanya kita ini level playing field. Tak kisah manusia itu berada di London, di Paris, di New York, di Kuala Lumpur, di Bagan Datuk, atau di mana saja, di Uluyang, dekat apa ini kata orang Jerantut, Pahang, atau dekat Gunung Mulu di Semiri, di Sibu, di Sarawak, ataupun di Kinabatangan, di tengah-tengah hutan belantara Borneo, di Gua Nia, sama. Maknanya kalau dengan kata lain, orang yang hidup di rumah panjang atau yang tukang apa kata orang dalam hutan Amazon, tapi dengan membawa komputer dia boleh membuat story yang sama, yang kemudian dengan sekelip mata sahaja boleh dinikmati atau dilayari bersama seantero dunia. Di sini kekuatan e-book. Jadi kita harus mengambil peluang. E-book ini ialah memberi kita peluang untuk jadi kaya. Banyak mana kekayaan yang kita nak, itu terpulang oleh kita lah. Kalau lebih kita usaha, lebih banyak buku yang kita karang, rajin kita memperbaiki, insya-Allah story kita itu dibaca, kemudian kita rajin pula mempromosikannya, kita relate, kita connect dengan social media yang lain, Facebook, Twitter, Skype, kita macam-macam. Jadi terpulang kepada kita mengambil peluang. Betapa pentingnya tuan-tuan yang ada depan saya ni dan juga yang menonton secara online dalam YouTube, inilah peluang kita nak jadi jutawan buku. Gunakanlah e-book. Proses dia sama. Kalau kita buka dalam internet, bagaimana saya nak memulakan perniagaan e-book, proses dia bagaimana, semua ada di dalam internet. Buka saja Wikipedia, download, ikut, cuma nak rajin saja, ya.